Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami akan menguraikan proses hubungan etnik yang berlaku dalam peradaban Malaysia hari ini bagi kursus penghayatan etika dan peradaban. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Saya Kristilina Mongin, 07 DKE 24F1124 akan mula dengan pengenalan. Hubungan etnik di Malaysia berkembang melalui sejarah penghijrahan, penjajahan, dan dasar kerajaan. Dahulu, masyarakat dipisahkan mengikut sektor ekonomi, tetapi selepas kemerdekaan, pelbagai usaha seperti rukun negara dan dasar ekonomi baru memperkukuh perpaduan. Hari ini, interaksi sosial, pendidikan, dan program perpaduan terus memelihara keharmonian, walaupun cabaran seperti prasangka kaum masih wujud. Sejarah proses hubungan etnik di Malaysia. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana satu kumpulan etnik mengadaptasi budaya etnik lain sehingga kehilangan identiti asal mereka. Contoh, peranakan baba dan nyonya yang mengamalkan budaya Melayu walaupun berasal dari keturunan China. Yang kedua ialah akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana kumpulan etnik hidup bersama dengan saling menerima perbezaan budaya tanpa mengubah identiti asal mereka. Sebagai contoh, amalan rumah terbuka ketika Hari Raya Tahun Baru Cina dan perayaan Deepavali. Yang seterusnya ialah amalgamasi. Amalgamasi adalah proses pencampuran antara etnik melalui perkawinan campur sehingga membentuk kumpulan etnik baru. Sebagai contoh, masyarakat Citi, yaitu campuran Melayu dan India, serta perkawinan antara etnik yang semakin menjadi di Malaysia. Yang keempat yaitu integrasi. Integrasi ialah proses menyatukan pelbagai kumpulan etnik untuk membentuk satu identiti nasional yang kukuh tanpa menghilangkan identiti budaya masing-masing. Contohnya ialah dasar perpaduan negara. Yang terakhir yaitu pluralisme. Pluralisme ialah keadaan di mana pelbagai kumpulan etnik hidup bersama secara harmoni dengan mengekalkan budaya masing-masing. Sebagai contoh, kepelbagaian makanan, pakaian, seni budaya yang diterima dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sekarang saya akan memberikan contoh proses hubungan etnik di Malaysia. Antara contoh proses hubungan etnik di Malaysia ialah sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setiap tahun, rakyat Malaysia dari pelbagai kaum bersatu untuk merayakan Hari Kemerdekaan, yaitu 31 Ogos, dan Hari Malaysia, 16 September, melalui perarakan dan persembahan budaya dan kibaran jalur gemilang. Selain itu, rukun negara. Diperkenalkan selepas rusuhan kaum 1969, rukun negara menjadi asas perpaduan nasional dengan menekankan nilai seperti kesatuan, keadilan, dan hormat menghormati antara kaum. Seterusnya, budaya rumah terbuka. Ketika perayaan utama seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, dan Krismas, rakyat Malaysia mengunjungi rumah rekan-rekan dari kaum lain, memperkukuh perpaduan sosial. Seterusnya, interaksi di sekolah kebangsaan dan sekolah vernacular. Walaupun Malaysia mempunyai sekolah kebangsaan dan vernacular, Cina dan Tamil, aktiviti kurikulum, sukan dan program pertukaran budaya membantu mengeratkan hubungan antara pelajar dan pelbagai kaum. Seterusnya, konsep Satu Malaysia. Dilancarkan pada 2009, konsep ini bertujuan menggalakkan keharmonian antara kaum melalui berbagai inisiatif kerajaan untuk mengurangkan jurang perkauman. Akhir sekali, kepelbagaian di tempat kerja dan perniagaan. Di bandar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan Johor Bahru, masyarakat berbagai kaum bekerja bersama dalam sektor swasta dan awam, memperkukuh persefahaman antara budaya. Seterusnya saya akan menguraikan cabaran dalam proses hubungan etnik di Malaysia hari ini. Pertama sekali, isu ekonomi. Ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum boleh menimbulkan ketidakpuasan dan jurang kemajuan. Hal ini karena ketidakseimbangan dan ketidakadilan ekonomi boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dan menjejaskan keharmonian karena ada pihak yang merasa dipinggirkan dalam peluang pembangunan. Sebagai contoh, ketidakseimbangan ekonomi antara bandar dan luar bandar dengan kaum tertentu mendominasi sektor korporat, manakala yang lain dalam sektor pertanian. Selain itu, politik perkauman. Penggunaan sentimen kaum dalam politik boleh mengancam perpaduan nasional.
Hal ini karena apabila politik dimainkan berdasarkan kaum, ia boleh menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan mengukuhkan pemisahan etnik dalam negara. Sebagai contoh, parti politik yang menggunakan isu perkauman dalam kampanye pilihan raya untuk meraih sokongan kaum tertentu. Di samping itu, media sosial menyebabkan penyebaran maklumat palsu dan ucapan kebencian yang boleh memperburuk hubungan etnik. Hal ini karena tanpa kawalan yang berkesan, media sosial boleh menjadi alat untuk menyebarkan provokasi yang merusakkan hubungan etnik di Malaysia. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu dan komen berunsur perkauman di platform seperti Facebook dan Twitter. Seterusnya, kurangnya integrasi sosial. Kurang pendedahan terhadap budaya lain menyebabkan stereotip dan salah paham. Apabila masyarakat kurang bergaul dengan etnik lain, mereka sukar memahami budaya dan norma kaum lain yang boleh menyebabkan sikap prejudis. Selain itu, cabaran pendidikan. Sistem pendidikan yang berbeza mengurangkan interaksi antara pelajar berbagai kaum. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk sikap terhadap perpaduan, dan jika kurang pendedahan mengenai hubungan etnik, ia boleh memperkukuh jurang antara kaum. Akhir sekali, globalisasi. Pengaruh luar yang boleh menggugat identiti nasional dan keharmonian etnik. Jika masyarakat lebih mengutamakan budaya asing daripada budaya sendiri, identiti nasional boleh terjejas. Seterusnya merenggangkan hubungan antara kaum yang berbeza budaya. Seterusnya saya akan menyimpulkan keseluruhan huraian kami. Hubungan etnik dalam peradaban Malaysia hari ini terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, bermula dari interaksi antara penduduk asal dengan pendagang dan penjajah asing. Hubungan etnik dapat dilihat dalam kehidupan seharian seperti perayaan bersama, pendidikan berbilang kaum, dan aktiviti ekonomi yang melibatkan kerjasama antara etnik. Dasar seperti rukun negara telah membantu mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia. Namun terdapat beberapa cabaran dalam proses hubungan etnik yang boleh menimbulkan ketegangan etnik. Oleh itu, usaha berterusan melalui pendidikan, dasar kerajaan dan interaksi sosial yang harmoni diperlukan untuk memastikan hubungan etnik di Malaysia kekal stabil dan harmoni.